Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah. Segala puji bagi Allah kerana mengizinkan kita pada malam ini untuk kita menyambung kembali pembelajaran, pengajian berkenaan dengan fakta-fakta sebenar di sebalik kisah para Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana kita telah pun sampai kepada siri yang ke-41. Minggu lepas kita tidak dapat kita tak minggu lepas ada kelas kan? Tak ada kelas. Minggu lepas saya ada kelas. Jadi minggu lepas, minggu yang siri yang ke-40 tak silap saya. Jadi malam ni adalah siri yang ke-41, yang mana kita dah selesai kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Malam ini kita akan memasuki perbincangan tentang fakta-fakta yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, fakta berkenaan dengan apa? Okey, kita akan tunjukkan terlebih dahulu senarai semak seperti yang kita selalu paparkan setiap kali pengajian ini berlangsung. Okey, kita lihat kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Minggu lepas saya dah sebutkan, tapi kita ulang kembali. Okey. Yang pertama, malam ni apa yang kita nak bincangkan? Kita nak bincangkan tentang apakah warisan yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman daripada Nabi Allah Daud. Maksud dia, ada ayat Al-Quran yang Allah menyebut Nabi Allah Sulaiman mewarisi daripada bapanya Daud. Mewarisi apa? Hartakah ataupun apa? Ini kita akan perbincangkan. Kerana dalam terjemahan ayat, dalam ayat dia tak sebut mewarisi apa daripada bapanya. Adakah dia mewarisi ilmu, boleh membuat baju-baju perang daripada besi, ataupun dia mewarisi suara yang lunak, suara yang sedap bertasbih, ataupun mewarisi kitab Taurat, mewarisi kitab Zabur. Semua persoalan tersebut kita akan rungkaikan pada malam ini. Okey. Yang kedua, kita akan bincangkan kisah Nabi Sulaiman ni dengan kuda-kuda. Nabi Sulaiman ni dia ada kuda-kuda yang cantik, kuda-kuda yang mantap, yang digunakan dalam siri-siri peperangan. So ada ayat, yang ayat itu dia boleh difahami dalam pelbagai sudut tentang Nabi Allah Sulaiman terhadap kuda. Adakah Nabi Allah Sulaiman ni dia punya Nabi Allah Sulaiman ni takkan dia hanya fikir tentang kuda je, takkan dia hanya habiskan masa dia dengan melihat kudanya. Nanti kita akan perbincangkan. Yang ketiga, kita cuba sampai kepada perbincangan yang ketiga. Ada satu jasad yang Nabi Sulaiman dia dapati terletak di atas tahta Nabi Allah Sulaiman. Jasad siapa? Kerana dalam ayat Al-Quran sebut jasad, tapi jasad siapa? InsyaAllah kita akan perbincangkan ketiga-tiga maklumat ini. Cuma malam ni saya tidak sempat untuk memaparkan nota dalam bentuk PowerPoint seperti minggu yang sebelum ini. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh rujuk Quran terjemahan. Untuk isu yang pertama, kisah Nabi Allah Sulaiman ni, kita kena rujuk surah Semut, surah An-Namli, surah nombor 27
Okay. Surah nombor 27, okay, ayat 15 dan ayat nombor 16. Okay, ayat 15 dengan ayat nombor 16. Okay, surah tu An-Naml. Okay, kalau nak rujuk muka surat dia, mudah. Okay, boleh buka muka surat 378. Muka surat 378. Okay. Saya bacakan ayatnya, lepas tu kita kupas tentang isi kandungan ayat tersebut. Kita ambil ayat nombor kita ambil ayat nombor 15 dan ayat nombor 16. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Okey. Okey, terima kasih Kak Liza kerana kongsikan ayat dan terjemahan. Tuan boleh lihat di ruangan chatting dekat di dalam Zoom lah. Jadi siapa yang ikut secara langsung melalui aplikasi Zoom boleh tengok dekat ruangan chat ayat dan juga terjemahan ayat. Okey, saya terlupa nak buat recording di cloud sekejap ya. Okey. Ayat nombor 15, terjemahan ayat bermaksud walaqad, okey, dan sesungguhnya. Sekejap ya. Allah kata apa? Sekejap. Allah berfirman, okey. Dan sesungguhnya kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada siapa? Kepada Daud dan kepada Sulaiman. Okey. Kemudian mereka berdua bersyukur dengan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi Nabi Allah Daud dengan Nabi Allah Sulaiman, Allah beri kepada mereka dua-dua ilmu. Jadi kita telah kupas ilmu yang ada pada Nabi Allah Daud. Kan? Justru itu Nabi Allah Daud dengan Nabi Allah Sulaiman ni, dua beranak ni, mereka telah mengucapkan puji-pujian kepada Allah kerana Allah bagi kepada mereka ilmu, Allah beri kepada mereka kelebihan yang Allah tidak memberikan kepada orang-orang yang lain daripada ramainya kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat nombor 16. Allah Taala berfirman, wa waritha Sulaiman Dawuda. Okey, inilah perbincangan kita, ayat yang berbunyi wa waritha. Okey, dan Nabi Sulaiman itu, wa waritha Sulaiman, dan Nabi Sulaiman mewarisi Dawudu, Nabi Daud. Okay, jadi ayat yang ke-16, Allah mengatakan Nabi Sulaiman telah mewarisi daripada Nabi Daud. Okay, persoalannya ialah, apakah yang diwarisi oleh Nabi Allah Sulaiman daripada bapanya Nabi Allah Daud? Ia perkataan mewarisi, kita biasa guna perkataan mewarisi. Antaranya kita tahu, kalau bapa tiada, bapa boleh biasanya bapa mewarisi apa? Mewarisi rumah, mewarisi wang ringgit, mewarisi apa? Mewarisi aset-aset tunai ke, aset-aset alih ke, tu yang keluarnya kepada istilah ilmu pewarisan harta. Jadi adakah Nabi Daud meninggalkan harta-harta dia kepada Nabi Allah Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman mewarisi kepada Daud? Okay. Jawapannya yang sebenar-benarnya adalah para Nabi dan para Rasul
alaihi salatu wassalam, mereka tidak pernah mewarisi, mereka tidak pernah meninggalkan warisan dari sudut harta. Kerana memang para nabi dan para rasul, mereka tidak akan mewarisi harta kepada waris-waris mereka. Kalau macam kita, ayah kita meninggal adalah tinggal harta, kan? Sama ada harta aset tunai ke, aset alih ke dan sebagainya. Ada tanah ke, ada ladang ke, kan? Mungkin ada perniagaan. Tapi Nabi Allah Daud tidak mewarisi apa-apa harta kepada Nabi Allah Sulaiman. Tetapi mewarisi dalam ayat ini sebenarnya adalah merujuk kepada mewarisi pangkat an-nubuwah war-risalah, iaitu mewarisi pangkat kenabian dan mewarisi pangkat kerasulan. Secara tak langsung, Nabi Allah Sulaiman dia juga mewarisi tampuk pemerintahan dan kekhalifahan bapanya Nabi Allah Daud. Kerana kita dah bincang sebelum ini, Nabi Allah Daud, Allah lantik dia sebagai khalifah secara khusus untuk mentadbir bumi ketika itu selepas Nabi Allah Adam. Ini telah dibincangkan pada kisah Nabi Allah Daud. Jadi Nabi Allah Sulaiman ini kita tahu dia juga dapat mewarisi tahta kerajaan. Dia juga ada kuasa. Dan yang paling utama sekali, dia juga mewarisi kenabian dan kerasulan yang dimiliki oleh bapanya. Jadi itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat wa waritha Sulaiman Daud. Maknanya bukan mewarisi dari sudut harta. Maksudnya tidak ada harta sepeninggalan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Baik. Hatta para nabi pun tidak meninggalkan harta. Hatta Nabi SAW pun tidak meninggalkan harta kepada waris-warisnya. Baik. Kita selesai dah isu yang pertama, tak susah untuk difahami, cuma kita nak ulas dia kerana perkataan mewarisi ini kalau tak diterangkan mungkin ada yang akan faham mewarisi harta. Jadi kita telah tekankan bukan pasal harta. Baik, kita lanjutkan pada keterangan kemusykilan yang kedua. Kemusykilan yang kedua adalah merujuk kepada surah lain. Yang ni kita kena rujuk dalam surah Sad. Cuba buka surah nombor 38. Kita perlu tahu dulu di manakah fakta tentang Nabi Allah Sulaiman untuk kemusykilan yang kedua, kemudian baru kita ulas. Sila buka surah Sad, surah yang ke-38. Surah ke-38, kita tengok ayat nombor 30, 31, 32 dan ayat nombor 33. 30, 31, 32 dan 33. Ayat ini, 4 ayat ni 30, 31, 32, 33 surah Sad, surah yang ke-38 boleh ditemukan pada muka surat 455. Muka surat 455. Saya bacakan ayat yang ke-30, kemudian kita terus baca kepada terjemahan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna li Dawud Sulaimana.
kami telah kurniakan kepada Daud. Okey, kepada Daud Sulaiman. Maknanya Allah bagi tahu Nabi Allah Daud dia dapat anak namanya Sulaiman. Okey. Kemudian Allah sambung lagi. Allah kata, "Ni'mal 'abdu innahu awwabun." Okey, Allah bagi tahu Nabi Allah Allah memberitahu bahawasanya dia ialah sebaik-baik hamba dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah memuji Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Okey, kemudian kita sambung lagi ayat 31. Okey. Ayat 31 berbunyi iz urida alaihi. Sekejap sekejap. Saya nak kena tengok ayat nombor 30 sekejap Okey. Kita sambung ayat nombor 31. إِذْ أُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ. Okey, ayat ni dia payah sikit kita nak sebut. بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ. Okey, ayat 30. Ingatlah peristiwa pada suatu petang. Bil ashiyyi, yang ini Allah cerita tentang Nabi Allah Sulaiman. Okay, Allah kata ada satu hari tu, iaitu pada satu petang, ketika dipertunjukkan kepada Sulaiman, kepada Sulaiman as-safinatul jiyad, iaitu sekumpulan kuda yang tenang ketika berdiri, lagi tangkas ketika berlari. Okey. Dalam ayat ini kita kena perincikan perkataan as-safinatu. Okey, perkataan as-safinatu ia sebenarnya adalah bilangan banyak, jama', plural bagi kalimah safinun. Sad alif fa nun. Safinun. Jadi bilangan banyak bagi safinun adalah as-safinatu. Okey, apa itu as-safinatu? Okey. Kalimah ini memang tak digunakan pada perkara lain melainkan ia hanya diguna pakai kepada kuda-kuda. Dia memang kalimah as-safinatu dia merujuk kepada kuda-kuda. Okey. Okey. Kuda yang kuda-kuda okey, patut nanti saya akan terangkan lagi. Okey, perkataan al-jiyadu. Okey, al-jiyadu al-jiyadu dia bermaksud al-jiyad, perkataan al-jiyadu dia sebenarnya adalah bilangan banyak, jama' bagi kalimah jawadun. Jawad. Kalau kalimah jawad, jim, waw, alif, dal, maka kalau kita nak pluralkan dia, jamakkan dia, kita bunyi dia al-jiyadu. Okey, al-jiyadu. Jadi al-jiyadu tu apa? Okey. Kalau orang yang pemurah, kita akan panggil dia apa? Kalau orang yang kalau pemberian, dia suka memberi pemberian yang banyak, dia pemurah sangat, dia akan panggil orang itu adalah al-jawad. Jawad. Macam hadis kita dengar Nabi kalau bulan Ramadan ni
Nabi ni seorang yang sangat al-jawad. Jawad maksudnya suka memberi, banyak memberi. Okey. Ya, jadi kalau manusia yang sangat dermawan, kita panggil dia sebagai apa? Jawadun. Kita panggil dia seorang yang dermawan. Jadi kalau dalam istilah Arab tu dia panggil apa? Jawadun. Okey. Dapatkan dulu makna dia sebab kita nak pakaikan kalimah ini nak dipadankan dengan as-safina tu tadi. Kita dah tahu tadi perkataan as-safina tu kuda-kuda. Tapi takkanlah kuda-kuda itu dia dermawan. Sangat dermawan. Al-jiyadu adalah sifat yang dikaitkan dengan kuda-kuda tadi. Okey, tapi kita dapatkan dulu al-jiyadu dia merujuk kepada perkataan banyak bagi jawad. Jadi orang yang kalau kita pakaikan perkataan jawad kepada manusia, dia adalah seorang yang sangat dermawan. Tetapi kalau kita pakaikan perkataan jawad iaitu jiyad kepada kuda, maksudnya apa? Kalau orang yang pemurah kan dia banyak mengeluarkan wang. Dia bagi duit, dia keluarkan. Dia mengeluarkan banyak pendapatan dia. Okey. Jadi kalau dikaitkan dengan kuda yang jawad, maksudnya apa? Kuda yang telah mengeluarkan, mencurahkan segala tenaga dia. Maksudnya kuda yang al-jiyad ni maksudnya apa? Kuda yang hebatlah. Kuda yang kalau dia berlari tu dia akan berlari selaju yang mungkin. Dia bukan kuda yang kedekut-kedekut lah. Bukan kuda yang buat-buat malas lah berlari. Tak, ni jenis kuda yang pada berlari tu dia akan keluar tenaga yang banyak untuk dia berlari. Itu dipanggil kuda yang jawad. Jelas? Jadi ayat tadi tu as-safina tu kuda-kuda. Tapi kuda-kuda yang macam mana yang ada pada Nabi Allah Sulaiman ni? Al-jiyadu. Okey, saya harap jelas tentang perkataan as-safina tu al-jiyadu. Okey. Ayat nombor 31 tu, Nabi Allah Sulaiman, dia selalu tengok pertunjukan. Dia selalu ditunjukkan kepada dia. Ditunjukkan kepada dia apa? Pada waktu petang, Nabi Allah Sulaiman dia akan dapat menontonlah, dia menyaksikan kuda-kuda yang al-jiyad tadi tu. Okey, maksudnya kuda-kuda yang hebatlah. Kuda-kuda yang sangat mantap yang digunakan di dalam peperangan. Dia suka tengok. Maksudnya pertunjukan yang Nabi Allah Sulaiman suka tengok tu kuda-kuda yang al-jiyad tu. Okey. Sekarang kita kena bincang lagi ayat 32 sebab kita nak cari kat mana kemuskilan dia. Okey. Ayat 32. Okey, ayat nombor 32 Allah Taala berfirman lagi. Faqala inni ahbabtu. Okey, Nabi Allah Sulaiman kata, maka Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku telah mengutamakan sesuatu kesukaanku. Okey. Ayat ni sebenarnya yang sekejap ya. Ayat ni yang sebenarnya perlu dibincangkan. Ayat ni dia begini, dia kata ya, faqala inni ahbabtu. Kalau kita terjemah dia secara perkata, Nabi Allah Sulaiman kata sesungguhnya aku telah menyukai. Dia sangat suka hubbal khairi. Dia sangat suka apa? Dia sangat suka kepada al-khairi. Al-khairi tu apa? Al-khairi dalam ayat tu maksudnya dia adalah kuda lah. Al-khair tu. Okey. Biasanya kalau kita gunakan perkataan al-khair, selalu kita kata kebaikan kan? Kita jumpa perkataan min syarri ma, kita jumpa perkataan khair. Khair ni kebajikan secara umum. Tetapi perkataan khair juga kadang-kadang boleh membawa maksud harta. Khair, al-khairu secara umum maksudnya kebaikan. Kalau digunakan dalam Quran, kadang-kadang Allah gunakan dia merujuk kepada harta. Kerana harta itu juga memberi kebaikan. Seperti mana surah Al-Adiyat kan?
Allah kata innahu li apa Allah kata tu lihubbil khairi la syadid kan. Ada perkataan khairi la syadid dalam surah Al-Adiyat tu. Sangat cinta kepada harta. Okey, tetapi dalam konteks ayat ini al-khair dekat situ adalah apa? Adalah kuda. Istilah lain kepada kuda kadang-kadang diguna istilah al-khailu. Al-khailu. Alif lam kha ya lam. Tapi dekat ayat ni dia panggil guna al-khair, iaitu kuda. Kenapa kuda dipakaikan perkataan al-khairu? Kerana kuda ni sangat berharga di kalangan masyarakat pada ketika itu. Jadi kuda ni sebab ialah dia macam kenderaan lah. Macam kita kan benda yang berharga bagi kita yang kita perlu sangat adalah kenderaan. Bukan kenderaan biasa. Kalau dalam perang orang akan beli tank tu, mungkin kita kebal. Kita kebal tu dipanggil barang yang sangat diperlukan, berharga. Jadi dalam perang mereka juga memerlukan kuda. Jadi kuda ini digunakan istilah al-khair. Hubbal khair. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni dia telah menjadi suka, dia telah suka sangat kepada kuda itu an zikri. Ayat depannya kata an zikri rabbi. Okey, an zikri rabbi tu maksudnya adalah lebih daripada aku mengingati Tuhanku. Okey, dalam ayat ni kat sini kemuskilan dia. Kenapa tahu? Sebab perkataan an zikri rabbi. Gariskan perkataan an zikri rabbi. Okey, siapa ada terjemahan, cuba kuat terjemahan, cuba baca terjemahan tuan-tuan, dia terjemah apa? An zikri rabbi. Yang membuat aku disibukkan dari mengingati akan kekuasaan Tuhanku. Kalau kita terjemah dia macam tu, maksudnya kuda-kuda tadi telah melalaikan apa? Nabi Allah Sulaiman. Betul tak? Sebab an zikir maksudnya zikir Rabbi terhadap Tuhanku. Okey, itu terjemahan yang ada. Ada tak yang lain, terjemahan yang lain? Ada tak terjemahan yang lain? Boleh ambil daripada ini ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Ada tak terjemahan dia? Ayat 32 Ustaz kan? Ayat 32. Kat sini ingatlah ketika pada suatu maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dalam kurungan kuda yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam tu, ingat tak tadi kan waktu petang kan? Dia dipertunjukkan tentang kuda-kuda yang hebat tadi kan. Okey, disebabkan kesukaan, dia suka sangat tengok kuda-kuda tadi tu. Bahkan sebenarnya para ulama tafsir kata kuda tu sebenarnya sampaikan dia boleh berdiri dengan kaki dalam, bukan 4 kaki. Ada satu kaki kuda tu dia angkat. Dia perkataan as-safinat tadi tu dikaitkan dengan kuda punya cantik hebat tadi, kuda yang jenis macam ni. Kuda yang pernah tengok tak? Kuda kan dia 4 kaki. Tapi ada kuda yang dia boleh angkat 1 kaki. So jadi 3 kaki tu dia. Kuda yang macam mana tu? Bukan kuda biasa-biasa lah kan? Okey. So kuda-kuda tu Nabi Allah Sulaiman tengok bermula petang tadi tu sampailah apa? Dikata itu sampailah matahari terbenam. Okey. Dekat sini kita nak perbincangkan perkataan an zikri rabbi hatta tawarat bil hijabi. Sehingga matahari terbenam. Okey. Kalau kita baca terjemahan seperti itu, sekejap saya tengok dalam tafsir, dalam Pimpinan Rahman, dia terjemah apa? Dia terjemah apa ayat tadi tu?
Yang itu baca dari tafsir apa tu? Puan tengok tu dekat mana tu? Tafsiran guna kitab apa tu? Tafsir apa? Nama kitab terjemahan dia tu. Ini saya ambil yang daripada untuk yang terjemahan untuk wanita ni. Sekejap. Ya. Nak tengok kat mana Ustaz? Daripada tafsir mana? Tu tengok tak Quran depan tu tafsirnya apa? Cetakan apa nama tafsir tu? Terjemahan apa? Okey. Kalau saya tengok dekat tafsir Pimpinan Rahman ya, tafsir Pimpinan Rahman. Okey. Tak ternampak kan tafsir Pimpinan Rahman. Ini adalah yang nampak ke gambar saya tak nampak pula lah. Ni. Nampak tak? Apa siapa tak nampak ni? Tak nampak. Okey, tak apa. Tafsir Pimpinan Rahman, Tafsir Rahman. Okey, dia terjemah macam ni. Ya. Terjemahan dia adalah lalu dia berkata, Sulaiman berkata, sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada apa? Kepada kuda tu, kepada kuda yang kita panggil pembawa kebaikan tu lebih daripada mengingati Tuhanku sehinggalah matahari melindungi dirinya dengan tirai malam. Maksudnya dah nak sampai malam lah. Petang sampai nak masuk malam. Kalau kita baca terjemahan seperti itu, kita akan dapati Nabi Allah apa? Nabi Allah Sulaiman, dia telah dilalaikan dengan petunjukkan apa? Kuda tu Ustaz. Kuda tu daripada dia mengingati Allah. Okey, kita ambil dulu terjemahan yang seperti itu. Jadi isunya adalah takkan seorang rasul dia boleh sampai lupa mengingati Allah tu sampailah waktu malam. Sebab punya asyik tengok kuda tu. Takkan seorang rasul macam tu Okey, inilah kemuskilan. Boleh jadi ke seorang rasul yang sampai boleh lupa ingat Allah tu ingat apa? Ingat Allah tu lalai ingat Allah tu ingat dia sudut apa? Okey, saya nukilkan salah satu pendapat daripada para ulama. Saya ambil dalam tafsir Ibnu Kathir Okey, tafsir Ibnu Kathir menyatakan dalam tafsir Ibnu Kathir katakan ramai para ulama tafsir menyebutkan bahawa Nabi Allah Sulaiman ni dia disibukkan dengan petunjukkan kuda-kuda tu sehingga dia terluput nak salat asar. Dia punya sibuk tadi tu, contoh kalau macam kita pukul, kita kata petunjukkan tu bermula pukul 4 lah contoh kan. Asar kita masuk pukul 4.20 ke contoh kan. So dia punya syok tengok kuda tu, kuda yang boleh angkat satu kaki tu kan. Kuda yang sangat berharga tu. Kalau macam zaman kita mungkin kita tengok syok, tengok pertunjukan kereta lah. Kereta cantik-cantik, kereta yang mewah ni kan. Ada kereta Tesla lah, ada kereta macam-macam lah contoh. Sampaikan Nabi Allah Sulaiman ni habis waktu solat asar dia tak solat. Dia dilalaikan dengan pertunjukan itu. Ini ada satu tafsiran. Ini adalah satu pentafsir pada ramai para ulama tafsir. Ini Ibnu Kathir kata dalam buku dia. Tetapi okey, kalau kita ini kan takkan Nabi dia sampai dia terlupa nak solat asar. Nabi Sulaiman. Okey. Pertama, jika pendapat ini diterimalah, pendapat ini jika diterima, Nabi Allah Sulaiman itu boleh jadi dia boleh terlupa. Maknanya dia terlupa nak solat
dia sampai dah terluput dah waktu asar tu disebabkan pertunjukan tadi tu. Bukan dia sengaja untuk ditinggalkan. Sebab Ibn Katsir kata apa? Dia kata meninggalkannya. Dia kata hingga terluput waktu asar. Yang pasti baginda alaihissalam tidak meninggalkan secara sengaja akan tetapi kerana terlupa. Jadi boleh terima ke maklumat seperti itu? Sebenarnya boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri sewaktu Nabi mengorek parit khandak. Kita tahu perang khandak kan? Nabi disibukkan sampailah matahari terbenam. Tak ada lagi solat asar. Ini adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Faham tak maksudnya? Maksudnya kerana Nabi sibuk duk korek perigi parit kan. Parit ni dalam perang Azab ni. Ini dalam peperangan Khandaq kan, menyebabkan mereka ni dah asar tak sembahyang lagi lah. Macam tu. Dah sampai nak masuk matahari dah terbenam dah. Lalu Nabi SAW berkata, ya Allah. Nabi kata, demi Allah. Ialah sebab apa? Sebab kalau kita baca dalam hadis tu, mereka kata, ni sebab orang Quraisy ni, ya Allah, Quraisy ni telah menyibukkan kita daripada pihak musuh, telah menyebabkan kita sampai nak korek perigi bukan perigi, Allah saya selalu sebut perigi, parit tu kan, parit tu sampai parit parit lah kan, Tarik Ustaz. sampai dia tak solat asar. Macam tu. So boleh jadi macam Nabi SAW berlaku. Jadi pentafsiran pertama ni masih boleh terima. Okey, kena pegang dulu maklumat ni nombor satu. Okey. Pendapat kedua kata. Bukan maksud an zikri rabbi. Bukan bermaksud Nabi Allah Sulaiman tu dia lupa tentang Tuhannya, iaitu tentang solat asar tu. Pendapat kedua kata, dia kata terjemahan ayat dia macam ni. Dia kena ambil daripada ayat yang mula tu lah, daripada ayat yang inni ahbabtu tu. Terjemahan kedua kata, ayat ni bunyi macam ni. Aku sungguh sangat menyenangi kuda itu kerana ia merupakan tuntutan yang terbaik, dia merupakan wasilah yang terbaik, aset yang terbaik untuk berjihad di jalan Allah. Kesenangan itu timbul kerana ingat kepada Tuhan. Boleh faham tak? Bukan bermaksud an zikri rabbi merujuk kepada Nabi Allah Sulaiman tu dia sampai dia terlalai nak ingat Tuhan tu maksudnya solat asar. Tapi pendapat kedua kata bukan dia lalai nak ingat Tuhan, tetapi kuda-kuda itu telah menyebabkan Nabi Allah Sulaiman ni ingat kepada Tuhan dia. Allah bagi dia nikmat. Kuda yang hebat ni nak guna perang. Bukan dia lupa, tapi membawa dia kepada ingat kepada Allah. Okey. Kalau macam tu, macam mana pula nak terjemahkan ayat hatta tawarat bil hijab? Betul tak? Kalau kita terjemah tadi, sehinggalah kuda itu hilang. Kalau kita baca terjemah tadi apa tu? Kalau baca dalam tafsir Rahman, dia kata apa? Dia kata sehingga matahari melindungi dirinya dengan tirai malam. Okey. Pendapat kedua tadi kata bukan maksudnya sehingga matahari itu telah menutupi malam. Tetapi ayat tu dia nak terjemah sebenarnya adalah sebenarnya ayatnya bunyi macam ni. Sebenarnya ayatnya adalah sehinggalah ia tersembunyi di sebalik
hijab. Perkataan hijab tu, kan ayat tu ada hatta tawarat bil hijab. Hijab tu, hijab dekat situ, saya kata, okay, pendapat kedua kata, hijab dekat situ bukan bermaksud matahari telah menjadi hijab kepada waktu petang tu. Tapi dikasih bil hijab tu maksudnya, kuda tadi tu telah dihijab, telah ditutup. Telah ditutup. Telah ditutup tu maksudnya apa? Maknanya ayat macam ni ya, saya terjemahkan ya. Okey. Sehinggalah kuda itu hilang dari pandangan. Faham tak? Maksudnya adalah hatta tawarat bil hijab tadi tu adalah merujuk kepada macam ni. Dia punya khusyuk, tengok kan? Dia tengok je kuda tu sampailah kuda tu dah tak nampak dah. Tak nampak macam ni. Kuda ni kan, kuda ni bukan dia berlari. Kan, dia buat pertunjukan sampailah kuda tu dah tak nampak dah. Tak nampak dengan apa? Mungkin tak nampak dengan telah ditutupi bukit. Mungkin ada sesuatu yang halang dia di sebalik apa? Di sebalik pemandangan. Kalau ikut Syekh Salah, dia lebih memilih pendapat yang kedua. Pendapat kedua tu maksudnya bukan dia lupa kepada Allah, tapi dia jadi ingat kepada Allah disebabkan nikmat apa? Disebabkan kuda-kuda tadi itu. Boleh faham tak? Maksudnya kuda-kuda tadi dia tengok tu, dia kata dia boleh sapa, oh ingat pada Tuhan. Oh inilah kurniaan Allah kepada dapat kuda yang hebat. Dia punya khusyuk tengok tu sampailah kuda tu dah tak nampak. Yelah kuda dia waktu kan dah berlari kan. Macam kita tengok kat depan macam nampak. Lama-lama tengok mana kereta tadi dah hilang. Sebab dia buat laju kan. Macam orang tengok perlumbaan kereta lah. Orang tengok depan-depan, kereta. Tengok mana kereta tadi. Kereta tu dah belok ke kanan ke, dah masuk simpang lain ke. Macam itulah nak bagi contoh pada kuda tadi tu. Itu terjemahan yang kedua. Boleh faham tak maksudnya? Jenuh nak menerangkan. Okey. Boleh. Kalau pendapat pertama, dia mungkin akan timbulkan macam, dia akan timbulkan kerancuan sikit lah. Macam, takkanlah Nabi Sulaiman ni dia boleh sampai tak solat asar disebabkan kuda-kuda tadi. Seperti yang saya kata tadi, ini pendapat kebanyakan para ulama kata. Kan, boleh jadi dia terlupa nak solat tadi. Mula-mula mungkin dia ingat, tapi disebabkan khusyuk tengok tu apa dia terlupa. Seperti Nabi pernah disibukkan juga dengan perang Khandaq itu. Korek pada itu Allah Ta'ala alam. Okey, jelas tak tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Faham Boleh. Faham. Okey. Kalau dah faham dua pentafsiran tadi, ni ingat. Dua pentafsiran ni, dia akan membawa kepada pentafsiran ayat selepas dia. Okey. Kalau kita baca ayat nombor, 33, ayat 33, Allah kata apa? Rudduha alayya. Okey. Nabi Allah Sulaiman dia perintahkan dekat anak buah dia, bawa kembali kuda tu, bawa mai sini, kuda-kuda tu. Dia katakan, dia minta kuda tu dibawa di depan dia. Okey, kemudian fatafiqa mashan, lalu dia mengusap bisuqi, betis, wal a'naq, dan leher kuda. Ayat nombor 33, Allah kata, Nabi Allah Sulaiman ni dia minta kuda-kuda tadi tu bawa dekat-dekat dia. Nabi Allah Sulaiman buat apa? Dia sentuh, dia usap apa? Betis-betis kuda tu dan leher-leher kuda tu. Apa maksud dia mengusap leher dengan betis kuda tadi tu? Okey, siapa ada
tafsiran ayat tu dalam Quran tafsir dia. Dia terjemah sebagai apa? Yang Quran ke sebahagian fasir ada menterjemahkan ayat 33 ni, bawalah kembali semua kuda itu kepadaku lalu dia memotong kaki dan lehernya. Itu Kak ambil terjemahan mana Kak? Yang ni yang Quran wanita juga tu. Oh, khas untuk wanita lah. Orang lelaki Ah. tak boleh dengar lah tu. Ke macam mana? Okey. Itu terbitan siapa tu? Karya Bistari ya? Ya. Okey. Okey. Kalau ikut pendapat pertama tadi, Allahu Akbar. Okey, ingat ya? Kalau ikut pendapat pertama tadi, mengatakan bahawa Nabi Allah Sulaiman telah terlupa tentang solat asar dia. Betul tak? Disebabkan lalai mengingati Tuhan, disebabkan kuda-kuda tadi tu. Okey, jadi ayat yang berikutnya, Nabi Allah Sulaiman ni lepas dia tersedar, dia panggil kuda-kuda dia tu, dia sembelih. Faham tak? Dia sembelih kuda-kuda tu yang disentuh. Dia sentuh apa? Dia sentuh leher dengan betisnya. Si pimpinan Ar-Rahman pun cakap macam tu Kak Ustaz. Dia punya Ah, terjemahan. ya, kalau dia terjemahan, dia Dia kata, kata kafarah. Sebagai kafarah tu dia nak hapuskan kesalahan dia. Leka dengan kuda tu. oh, Nota kaki Ustaz, 1527 dia tulis. dia baca apa Kak? Dia baca semula? Yang terjemahan daripada nota kaki ayat 33 tu, ayat ini menunjukkan menjadi kuda yang diuntukkannya bagi mencapai keredaan Allah sebagai kafarah untuk menghapuskan kesalahan lekanya yang tersebut. Tapi dia tak sebut sembelih kan? Dia tak sebut sembelih lah. Okey. Kalau baca dalam tafsir Ibnu Katsir, memang dia sebut tu, dia Ibnu Katsir bawa pendapat Asal Basri kata, tidak, demi Allah, jangan engkau sibukkan aku dari ibadat kepada Rabbku, inilah kesempatanku. Maksud dia sembelih lah. Okey, dia sembelih. Okey. Pendapat lain, ingat tafsiran kedua tadi, ingat tak? Tafsiran kedua tadi tu, dia akan membawa kepada makna dia duduk sapu betis dengan leher unta dengan betis tadi tu. Ini dari sudut apa? Bukan dia sembelih, tapi dari sudut apa? Dari sudut yang kedua kata, pendapat tu kenapa dia sapu leher, dia usap leher, lepas tu dia usap betis kuda tu, adalah merujuk kepada dia macam dia kata, macam kita lah kan, kita lap kereta tak, kita laju, kita aku hentikan, betul tak? Kita sayang kat kereta tu, kita buat apa? Kita lap kereta tu, betul tak? Jangan, kalau ada habuk sikit, mungkin kita buat wax ke kat kereta tu. Jadi maksud kepada menyapu leher dengan betul-betul itu bukan sembelih. Pendapat kedua kata ia merujuk kepada dia macam, dia kata bagus kuda aku ni, dia usap lah. Macam usap, kita tengok kan tengok orang yang jaga kuda kan. Kalau dia puji kuda dia kan, dia usap leher-leher kuda, lepas tu betis-betis dia. Itu maksud yang kedua. Maksud yang kedua ni lah yang dipegang oleh oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Sebab kalau pendapat pertama, dia jadi macam, takkan sebab tu dia pergi bunuh semua kuda-kuda tu, kan dia sembelih. Pendapat kedua kata tak, dia tak sembelih, dia bermaksud dia usap. Jadi pendapat kedua tadi tu dia lebih macam lebih menjaga kemuliaan seorang Nabi lah. Maksudnya dia bukan lupa Tuhan, tapi sebenarnya membawa dia kepada ingat Tuhan. Sampailah dia tak nampak dah kuda tadi tu. Sebab kuda tu dah berlari-lari, tiba-tiba lalu di celah-celah gunung Ghana, tak nampak dah kuda tu. Lepas tu dia minta bawa kuda dia balik. Macam ni nak bawa kuda depan-depan,
maka diusap leher dan kakinya dalam bentuk apa? Memuliakan kuda-kuda tu di atas nikmat yang telah Allah berikan. Itulah maksudnya. Okey. Faham betul Kak, kuda tu hilang pada pandangan. Okey, jelas tak? Ke pening. Kalau pening ni ada peningkatan. Okey, boleh. Sebab terjemahan sebab begini, sebab ni kisah Nabi ni kan, Sulaiman. Betul tak? Kan takkanlah sebab kuda tu dia sampai dia boleh jadi tak salah asal. Walaupun itu pendapat banyak ulama ya, kita tak kata dia salah, tapi lebih tepat kata Dr. Salah, sebab ini seorang rasul ni Allah takkan pilih rasul yang akan tahu tentang tinggal solat ni besar kan. Jadi pentafsiran ayat tadi kita ambil lah yang kedua. Ia lebih apa? Dia lebih menjaga kemuliaan, kemaksuman para rasul alaihi salatu wassalam. Okey. Pernah dengar tak pentafsiran yang kedua tu? Ke tak pernah dengar? Tak pernah Ustaz. Yang duk dengar yang sembelih tu. Tapi tak pernah tanya kenapa dia sembelih. Okey. Dah Okey. Kita nak teruskan kemusykilan ketiga macam tak dan lah. Kita dah 10.10. Saya pun ada sedikit urusan. Yang ni kita kena sambung minggu depan. Bolehkah? Kita nak sambung minggu depan. Tapi saya minta boleh tak tolong bacakan terlebih dahulu ayat sambungan dia. Daripada cerita kuda tadi tu. Tengok ayat nombor 34 dengan 35. 34 dengan 35. Muka surat yang sama, surah sama. Surah Sad, surah nombor 38, ayat 34 dan 35. Muka surat 455. Muka surat 455. Okey. Baca dulu maklumat tu. Okey. Kemudian dalam ayat yang sama tu nanti dia akan ada kemusykilan kedua. Kemusykilan pertama adalah jasad siapa yang Nabi Allah Sulaiman diletakkan di atas singgasananya. Yang kedua, kenapa dia doa kepada Allah nak dapat kerajaan yang luas, jangan bagi ke orang lain. Kerajaan macam dia. Kalau kita baca ayat tu, kan, Nabi Allah Sulaiman doa macam ni tau, ayat 35 tau. Dia kata apa? Dia kata, wahai Tuhanku, kurniakan kepada aku sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun selepasku. Dia siapa minta macam tu. Dia kata, ya Allah, kau bagi aku kerajaan yang luas, yang hebat, jangan, tak ada orang akan dapat kerajaan seperti aku ni. Nabi Allah Sulaiman doa macam tu. Jadi adakah macam takkan tamak Nabi Sulaiman macam tu takkan dia dengki orang lain dapat kerajaan lebih pada dia. Kalau kita baca terjemahan tanpa mendengar ulasan daripada para ulama dari sudut pelbagai sudut, mungkin boleh menyebabkan salah faham. Kemusykilan pertama, kalau kita baca ayat nombor 34 tu, dia bukan kemusykilan salah faham. Ayat 34 tu kemusykilan mungkin pada apa jasad siapa tu. Dia bawa kemusykilan dari sudut kita tertanya-tanya. Sebab dalam ayat tu Allah kata apa? Kami letakkan di atas tahta kebesarannya satu jasad. Satu jasad tu, satu jasad siapa? Akan menimbulkan pertanyaan. Tapi ayat 35, dia boleh menimbulkan salah faham dari sudut tamaknya Nabi Sulaiman ni. Kan? Biarlah orang lain dapat kerajaan yang lebih luas daripada dia. Dia boleh salah faham seperti itu. Yang ini kita akan kupas dia, isu kedua-dua perkara ini pada minggu hadapan, insya-Allah pada hari Isnin pada jadual yang sama. Okey. Kalau ada lagi waktu, nanti kita akan bincang tentang
angin ya, angin ni tentang mukjizat angin. Angin yang Nabi Allah Sulaiman ni dia boleh gerakkan angin tu mengikut kehendak dia. So macam mana dia menggerakkan angin tu ke timur, ke barat ke, macam mana dia gerakkan tu? Macam mana pergerakan dia tu? Setiap hari ke? Dia tiup ke? Dia tiup angin tu bergerak ke? Atau macam mana? Ni kita akan bincang nanti. Tapi dalam surah lain lah. Ya, dia bukan dalam surah Sad. Tapi kita akan bincang nanti dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 81. InsyaAllah. Kita jumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Baik. Ada sebuah soalan ataupun ada penambahan maklumat, boleh kongsikan, sangat dialu-alukan. Kalau ada penambahan maklumat, pembetulan terutamanya kerana mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin ada tuan-tuan ada maklumat yang lebih tepat, yang lebih baik, boleh kongsikan. Sebab apa yang saya sampaikan ini hanyalah merujuk kepada kitab yang telah ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadidi rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Mawaqiful Anbiya'i fil Qur'ani. Ada soalan tak? Faham? Jelas moga-moga. InsyaAllah minggu yang berikut ini nanti saya akan berikan nota ringkas berdasarkan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Kalau tiada, terima kasih banyak semua tuan-tuan dan puan yang sudi mengikuti secara langsung dan secara tidak langsung, sama ada di aplikasi Zoom dan juga di FB page Malaysia Tadabbur Academy. InsyaAllah malam esok kita akan sambung kembali perbincangan kita tentang kitab Taurat. InsyaAllah minggu lepas tak dapat nak laksanakan kerana sebab ada dua kawasan. InsyaAllah malam esok kita sambung perbincangan tentang kitab Taurat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.